Kenny. Dia tak apa Kenny. Kenny, patut kirim salam. Hello, hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke, ni bukan rancangan terbaru. Ini kita punya review overall untuk setelah match switch 6 game yang bermain untuk Liga Match Super. week, bukan match switch. Match week untuk Liga Super. So kita nak Tapi review setakat hari ni 28 hari bulan 4 2022. sebelum game Selangor Pahang sebab video ni akan keluar raya nanti. So ni lebih kepada overall, tak adalah analisis sangat, kita orang pun tak pro. So nak review lah Liga Super setakat 6 game hari ni. So walaupun ada yang tak cukup game lagi, nanti kalau boleh tengok table ni, sekarang ni masih lagi tak ada yang melakukan kejutan. Aku rasa semuanya yang dijangka lah. Nombor sila. Aku cakap dia cakap. Okey, so nombor 1 biasalah, macam tiap-tiap tahun pun dah berlaku benda yang sama. JDT mengungguli carta dengan berada di tempat pertama. Yang menariknya, walaupun JDT sekarang tengah fokus kepada ACL, tak bermain dalam 2 match week game kan, tetapi tetap berada di atas. Tak ada tim yang boleh potong lagi. Itu dah menunjukkan kehebatan JDT lah buat masa sekarang lah. So tak apa, JDT dia dah different level. Kita tak nak sentuh pasal JDT. So cuma aku agak terkejut. Kita ambil pada bawah boleh tak? Boleh. Penang Tahun lepas top 3. top 3, pendatang baru dapat top 3. Tahun ni jatuh tanpa dia satu je. Aku rasa satu tim dia tak menang lagi. Sebab apa? Dia seri 3 perlawanan. Sebab apa? Dia paling jelas sebenarnya bila season lepas 17 pemain utama dia keluar. Jadi aku rasa nak bentuk balik tim tu ambil masa, dan keserasian dan dengar ada sikit pergolakan kat dalam tu. Sekarang ni, dalam waktu sekarang ni dengarnya akan ada suara tergempar lah berkaitan dengan tim orang. Tak tahulah. Barisan kejulatihan lah. Kita tahu macam baru cakap tadi, disebabkan 17 pemain keluar dengan pemain baru masuk, mungkin nak blend tu susah. So mungkin ini selepas 6 game tanpa menang, 3 seri 3 kalah. So mungkin sebelum raya ni tak ada game, Piala tak ada game. So lepas raya ni aku dengar cerita juga 2 game terakhir bakal menjadi penentu pada Penang. So kita next untuk Sarawak United. Sarawak United aku rasa dia mungkin Coach favorite. Bila pemilihan Ella Barasa sebagai pembantu Kim Panggon tu dah dekat sangat dengan Liga, jadi persiapan tu tak dapat berjalan dengan lancar lah. Dengan Satya Naden, jurulatih berpengalaman, kita akui, yang memang ada profil yang tinggi, tapi dia sendiri pun perlukan masa aku rasa. Dan game yang terakhir itu lawan PJ dia menang 3-1. Francis Kone ada 2 gol. So aku rasa dia mula dapat momentum. Mungkin lepas ni dia dapat lagi hebat kan? Kau setuju dengan aku? Tapi ada satu statement yang dia keluarkan, itu dia kata kalau saya cakap semua tak betul. Kalau TMJ cakap semua betul kan? Tapi dia cakap pasal Padang tu, sebenarnya benda tu logik tak? Ada asas lah. Ada asas. Ada game Padang yang cantik, game pun cantik. Aku setuju. Okey, itu untuk Sarawak. So Sarawak dengan 1 menang, 1 seri, 4 kalah di tempat kedua terakhir. Okey, naik sikit ke tempat ketiga terakhir, Melaka United. Pasukan yang sentiasa dibelenggu dengan masalah gaji ni setiap tahun. Cuma dia mengejutkan, dia dapat menang itu dengan Pahang. Sekarang menduduki tempat ke-10. Melaka ni aku nak kata player baru. Aku rasa player baru ke? Pengalaman. Dan sepatutnya kita expect bila dia orang dapat Ifidayo, penjaring terbanyak Liga season lepas, serangan dia akan lebih mantap lah. Tapi mungkin again belum serasi dengan coach pula. Dah jadi coach pertama yang dibuang. Menambahkan lagi. Sebab Ifidayo aku rasa tak ada gol lagi kot. Belum ada gol. Ifidayo belum ada gol, tapi dia dah mula main lah. Itu first ada berapa game yang dia tak main, tapi sekarang dah start main. Mungkin akan lepas ni mengganas, kita tak tahulah. Dengarnya masalah gaji dah selesai. So mungkin player dah akan boleh fokus pada game. Sebab sekarang digantikan dengan sistem coach Asri. Yes. Asri sempat juga interview dengan 2 player Melaka. Isu gaji dah selesai. Cuma diorang kata permulaan tu sebabkan isu dalaman dengan beberapa masalah membuatkan mengganggu rentak permulaan Melaka tu sebenarnya. Tapi kenapa Melaka memang tiap-tiap tahun ada berita macam tu ya? Mungkin ada orang lebih arif yang boleh ulas. Kalau anda sebagai fan Melaka pun tahu, boleh ya kongsi-kongsi kat bahagian komen. Melaka setiap tahun ada kes macam tu. Kenapa Fidayo masuk Melaka? Itu pelik. Dia mungkin ada perjanjian, janji-janji yang bulan bintang kan. Tapi tengok baru start. Okey, next tempat ke-9 Pahang ni bukan dah kata pembelian player tu masa awal-awal pengenalan player tu, aku rasa macam one of the best yang aku nak tengok, yang rasa nak tengok. Cuma macam biasa sebabkan COVID juga, diorang tak main 2 game awal. Baru dapat kemenangan last week lawan
Lawan siapa Penang. Lawan Penang menang 3-1. Sebab jangan lupa juga, walaupun dia baru dapat menang, dia pun jadi mangsa keadaan kalau menurut mereka kan, jadi mangsa referee keputusan. Dua perlawanan, lawan betul. Kedah, lawan apa? Satu lagi lawan PJ. Dua situasi di mana sepatutnya Pahang dikatakan boleh menang. Betul. Yes. Jadi itu mengganggulah. Ditambah pula dengan ketidakkukuhan kedudukan Christopher Gamel tu. Mungkin player agak mengang. Cuba aku sempat interview Christopher Gamel, dia kata mungkin sebab tengah dia tanpa litak dan pemain striker dia Aguero disebabkan tunggu proses naturalisasi. Mungkin key player lah, dua ni tak ada, mengganggu dia punya persiapan juga. Tapi aku player-player yang bawa masuk macam keeper Samasa, Billy, pemain Laos tengah tu, antara Hidalgo still lagi ada. Hidalgo ada antara favourite player lah, sebab dia masih muda. Betul. Daripada EPL Liga Championship, so masuk Pahang, dan dia seorang yang muda yang boleh bawa bola. Aku suka benda tu. Tapi pada mata aku paling menyelah is Azam Aziz. Aku suka gila. Aku memang suka gila Azam Aziz ni. Aku rasa dia sampai time untuk dapatkan balik dia punya prestasi sebenar dia, dan aku rasa tak mustahil lah kalau Kim Panggon akan panggil dia untuk line up. Dixon kata import Pahang semua tak bagus. Kau rasa betul ke? Kalau ikut result sekarang, aku rasa betul. Ada asas dia. Kalau keadaan sekarang lah. Tapi mungkin kalau bila dah ada full sport tu, game dia boleh dapat, mungkin lain pula kan. Penentu esok lawan Selangor. Yes, esok Selangor lawan Pahang. Ada ura-ura kita dengar itu esok game penentu dia. Kalau dia kalah, nanti kalah sendiri. Alright. Next ni tim yang akan jadi lawan Pahang untuk esok. Walaupun masa korang tengok ni kita orang tengah makan lemang, tapi rekod ni belum lawan lagi, okey. So Selangor lawan Pahang. Selangor pun ada masalah dari segi permainan lah, taktikal, sebab aku banyak follow game Selangor kan. Bila dia ambil Michael Fighter Biner ni, harapannya game tu akan jadi lancar, smooth, banyak attacking, tapi masih long ball, masih game slow. Betul tak? Kau pun sendiri tengok kan? Sebab masa awal-awal pre-season tu, masa pengenalan player, aku agak terkejut ramai muka-muka baru ya. Almost aku rasa 70% muka baru dengan import baru dibawakan untuk Selangor. So untuk dapat instant result di Liga Malaysia ni susah. Aku rasa kau yang tak kenal kot. Bukan 70% lah. Adalah player baru lagi, tapi tak besar sangat lah. Tapi dengan player baru dengan player muda dia bawa daripada Selangor 2. Dia bergelut dengan prestasi serangan. Sebab lepas game dengan Negeri Sembilan tu, which is game yang ketiga kot, serian. baru ada 2 gol sendiri, 3 gol penalti. Dan lawan Kedah baru nampak game open goal. Baru Selangor boleh create open goal, open game goal tau. Jadi kat situ ada struggle lah kita nampak. Nak dapatkan pengganti Fidayo tu bukan mudah. So saya import Selangor, kau rasa setakat ni Cayon lah. Cayon memanglah dia jalankan tugas dia sebagai striker lah. Tapi bila kita fikirkan nak jadi pengganti Fidayo tu, belum sampai tahap dia lah. Okay. And yang Pak Arab diorang, aku rasa okey je. Ada biasa je. Isu baru-baru ni, fans Selangor setkan KPI. Itu dia dah overshadow semua prestasi Selangor untuk musim ni pada Rainbow. Kan? Tapi itu hak dia lah nak bercakap. Kita mungkin boleh tak bersetuju, tapi dia sendiri tak tahu apa yang dia ingin sampaikan. Mungkin dia ada sebab dia, dan pengurusan Selangor dengan dia pun, dengan Atrasan pun rasa dah settle dah benda ni. Dah settle. Cuma dalam Liga Malaysia ni sebenarnya kelab tak konsisten. Kalau kau tengok okey, Selangor boleh menang lawan Kedah. Yes. Kedah boleh menang lawan Sabah, tapi Sabah boleh kalah lawan KL. Dia tak menentu. Betul. Konsistensi tu yang tak ada. Itu yang menyelamatkan tim JDT sebenarnya. Tak ada yang boleh kejar, sebab Sabah menang satu game, kalah satu game, macam tu. So next Terengganu. Isu Terengganu ni pun hangat juga sebab macam biasa dengan Pahang, awal 2 game awal tak main sebabkan masalah COVID. So sekarang ni aku dengar cerita pula game Pahang dengan Selangor nak ditangguh almost 52 hari tanpa game. Setuju tak? Terengganu dengan Selangor. Jadi dia bila ada game ni, match fitness untuk player tu penting. Momentum dia orang. Planning berbeza. Lepas tu bila cuti 2 bulan macam off season balik pula kan. Betul. Memang mengganggu lah. Sebab tu pengurusan Terengganu bertegas tak nak lepaskan player sebab tak bersetuju dengan benda ni. Ada asasnya pada aku untuk pengurusan Terengganu buat macam tu. Sebab apa pun result, dia orang punya KPI is kejayaan tim dia orang. So dia orang berhak, dia orang yang bayar gaji player. Game Terengganu mendapat momentum balik. Dah 2 game straight tak salah aku menang. Tak salah aku import dia hanya Caca Kikpe je main. Satu siapa? Kepas Sherman belum main lagi. So Faizal Halim still dia jadi key player dekat Terengganu. Dia still jaringkan gol.
Cuma aku sangat impress dengan Rahadi sebenarnya. Last season dia injured, ACL tak main. Aku rasa awal season dia main kejap 2-3 game lepas tu injured. So season ni baru tak salah aku awal-awal game tu dia tak main, cuma 2 game akhir ni masa lawan JDT dengan lawan Selangor tu dia memang perform gila. One of the best goalkeeper yang aku rasa Kim Panggun boleh looking forward lah. Sebab dia pun dapat call up untuk Sukan C nanti. Dari segi physical agility nampak on point lah sekarang. Memang on point. Dia pengganti jangka masa panjang lah untuk goalkeeper, untuk Farizal. Aku rasa dia pun dibantu dengan defender yang bagus. Contoh Syarul Nizam, Azam Azmi tu, aku rasa dia memang talented. Dia akan dapat satu tahap, mungkin Terengganu akan jadi tim yang pertahanan yang paling kental. Aku rasa satu hari nanti. Sebab dah nampak mula keserasian dia orang. Ada ura-ura juga bakal dipancing nanti. Okay, naik sikit kepada tim lokal kita. All local. PJ City ni paling aku salut lah. Dah 3 season tak silap aku, menggunakan local player dan masih stay dalam Liga Super. Itu yang orang kata pengurusan Liga Malaysia kena follow PJ City ni sebenarnya. Macam sekarang ni mid table nombor 6, which is very good lah. Very good. All local, okay? All local. Sebab cuma 2 game akhir ni tak konsisten lah. Awal-awal tu nampak meyakinkan. Cuma aku suka Darren Lock dah dapat off form balik. Sebab dia selalu tak ada bernasib baik. Sebab setiap kali dia panggil call up, injured masa AFF hari tu. Lepas tu hari tu yang kipas kau panggil kena COVID lah. So tak ada luck. So one of the PJ City punya falsafah bola sepak ni, dia menggunakan local player, itu yang aku boleh suka. Dia bukan setakat local player, malah rising star. Ada Kumaren, ada Kogi kat situ dalam tu. And Mahali Jazuli pun dah mula start dapat dia punya persembahan. Mahali all-rounder. Sekarang aku tengok dalam tim tu macam-macam tempat dia main. So ini yang diperlukan. Dengan player baru pengalaman, Nasir Basharudin, Ruben Tiran, pemain baru daripada PJ, pemain muda. Dia one of the orang kata boleh looking forward lah. Dah season dia dapat top 10 untuk player muda terbaik tak salah aku daripada Liga Super. Rasanya tak kisah kau fan negeri mana pun, fan tim mana pun, PJ City kita kena support lah sebab dia lokal. Buktikan kita boleh. Cuma ni pendapat aku lah. Kekurangan PJ City ni mungkin daripada segi, bukan daripada marketing, orang kata apa ni, community punya side tu dia tak berapa nak keluar. Sebenarnya kau nama PJ ni besar, daerah PJ, kita pun kerja kat PJ. Cuma kalau dia kuatkan daripada segi branding PJ City tu, mungkin at least dapat tarik orang PJ datang tengok. Contoh last game ni aku tengok statistik, kehadiran 100 lebih orang je. Jadi rugi. Dalam match tu lah, dalam match tu 100 lebih orang je datang. Sepatutnya fans PJ dia kena create satu maybe program campaign bersama player ke, sebab ini pengurusan yang one of the yang terbaik lah untuk Liga Super ni, dengan local player yang digunakan. Kita risau pengurusan yang profesional ni tanpa support daripada fan, takut tak dapat sokongan yang cukup lah. Alright, okay, next juara Piala Malaysia tahun lepas, Kuala Lumpur, yang bakal juga beraksi dalam AFC tahun ni. Macam mana prestasi dia orang kali ni? Kuala Lumpur ni kalau kita tengok Boyan, overall dia player dah hampir sama last season dengan season ni. Aku rasa dia bawa Kevin Muemba je kot dia bawa masuk, dengan ada 2-3 player muda lah. Bukan tak konsisten. Dia mula-mula Kubemba Fengket marah baik. Patin marah. Dia minat sangat tu. Coach Boyan ni, kalau masa tu aku pergi game dengan Yusri KL Sabah tak boleh main tu. Sabah sampai tak boleh main masa gameplay tu. So Boyan ni dia one of the good coach, sebab dia sendiri cakap dengan Stanley, dia nak player yang dia nak, tak nak kacau. So dengan kemasukan Kevin Kubemba, walaupun ada fans KL tak berapa suka, mungkin tak dapat rentak lagi, tapi import yang dia masih kekal tu membuatkan KL masih konsisten sampai sekarang ni. Dia bermula struggle sebab lawan Johor, lawan Selangor, sebab tak ada Romel. Ya, betul. Dia beza sangat permainan KL ni bila Romel start. Walaupun yang last ni kalah dengan Negeri Sembilan, tapi Romel tu ada impact dia. Ada berapa chance yang gagal diterjemah sebagai gol. Kalau gol tu dah boleh menang sebenarnya. Tapi beza, Romel memang watak penting dalam KL pada aku. Ryan Lambert, Romel, Zafri pula injured masa tu. Kenny, dia tak main Kenny. Cuma KL ni player dia yang sama, aku sangat suka Ryan Lambert lah. Ryan Lambert, Paulo Joshua tu engine kat tengah sebenarnya. So kalau kau boleh tengok masa game masa diorang ada tak main tu, agak tak menjadi lah tengah tu. So aku rasa untuk AFC kali ni, walaupun diorang ada awal-awal tu ada isu juga, isu masalah gaji tak salah aku. Mungkin sedikit sebanyak mengganggu isu rentak pengurusan mengganggu rentak KL tu. Tapi sekarang ni dia dah dapat konsisten balik, walaupun kalah dengan Negeri Sembilan itu. Tapi aku tak yakin dia still agak
top 5. Dan KL juga dibantu dengan desas-desus cerita hype daripada fan dia orang yang kuat main mercon ni sekarang ni. Sebelum ni awal-awal liga itu masa dengan Selangor lah, masa dengan JDT lah. So benda tu dengannya dalam siasatan tak apa-apa, kita harap yang terbaik lah. Okay fans, janganlah liar sangat. Okay KL nanti kita support untuk FC. Okay ni Fatin kirim salam. KL Coach Boyan memang terbaik, friendly. Menjelang AFC kita harap KL akan jadi lebih mantap. Alright, KL. Next ni pasukan paling mengejutkan aku, tanpa kalah dia dengan JDT, tanpa kalah lagi. Negeri Sembilan dengan 3 kemenangan 2 seri. Seorang juara Liga Premier, naik Liga Super. Aku masa awal season pernah interview dengan Zakon, dia kata target dia untuk season ni untuk hanya stay dalam Liga Super, tapi mengejutkan tanpa kalah setelah 5 game. Cumanya pada aku peminat K-Raven. Jurulatih Negeri Sembilan ni dia memang jurulatih yang tetap terapkan disiplin game and semangat dia lain macam. Dia memang akan bermain 90 minit tu all out dah. Bawah K-Raven lah dia akan buat macam tu. Tak silap aku import dia pun hampir sama dikekalkan masa Liga Premier sampai sekarang, dengan pemain-pemain mungkin dengan pemain-pemain baru lah yang dibawa. Dan yang paling menarik perhatian aku, of course keeper dia Shihan tu. Aku rasa dia berhak untuk dapat call out at least untuk dia cuba berada kat international level, sebab dia punya prestasi memang pada aku memang membanggakan. Dengan Rahadi patut dapat call out untuk. Cuma masalah untuk Negeri Sembilan ni bila mana player pertahanan lagi banyak gol daripada penyerang. Harold Gulon 4 gol sekarang. And dia boleh twist game. Dia ada 2 game yang mana Harold Gulon ni jadi key point, lawan Selangor dan lawan KL. Lawan KL Harold Gulon 2 gol dan 1 own goal. Bayangkan macam mana seorang pemain centre back tu mainkan peranan. Cuma ni mungkin perasaan aku persamaan, sebab Harold Gulon ni dia jenis bila negeri tim dia tengah kena tinggal ataupun tengah seri nak carikan kemenangan, Harold Gulon akan naik. Tactical ni kalau kau tengok Belanda main time Ronald Koeman, dia selalu cakap kat Van Dijk bila last minute, Van Dijk kau naik je untuk atas untuk kau skor tanduk. Ini yang K-Raven buat ni. Aku rasa sama. Dalam perlawanan KL itu nampak terbukti lah. Tapi macam lawan Selangor pun Harold Gulon ni walaupun dia centre back, dia tak tinggalkan tugas dia tau. Dia dapat ikat juga. Lawan KL pun dia dapat ikat juga striker, tapi dalam masa dapat gol, nampak tak keberkesanan dia. Dan gandingan dia of course Jimmy Kuzami PE pun sangat baik lah. Boleh dipuji lah, pemain yang boleh dipuji. Di pinggiri K Jones, so masih lagi perform tu tengah dia. Dan pemplayer favourite Fatin, Sean Aldo. Hari tu skor dah. Sebab kita tahu dia player yang hard working. So maybe time to shine lah. Dengan Negeri 9 mungkin kat Selangor tu tak berapa nak menyalah. Ini peluang untuk Sean untuk beraksi dengan lebih baik. Negeri 9 tanpa kalah tanpa kalah. Aku tetap yakin dia top 5 lah untuk, walaupun masih awal baru 5 game, tapi tak mustahil. Pada aku faktor K-Raven. Aku lebih pada faktor K-Raven. Sebab target lakon sini beritahu target dia untuk kekal dalam Liga Super, tapi ni lebih daripada kekal ni sebenarnya. So bila dia target tak seberapa, pressure kurang sikit kan. Pressure kurang Sembilan macam Penang tahun lepas tak? Mungkin tak, sebab tak ada pressure aku rasa. Dia kurang pressure. Dia pressure pada management. Sebab Yus kata dia ada situasi macam Penang. Dia nothing to lose, dia just fight. So kalau dapat nombor 3 betul layak AFC tahun depan. Yes. Untuk right. 9. Naik ke top 3 dah sekarang. Tempat ketiga Kedah FA, Kedah FC, Darul Aman FC. So Kedah ni one of the team yang orang looking forward sebenarnya setiap tahun. Cuma tahun ni rombakan besar-besaran juga pemain-pemain senior, Badru Batia, Rizal Blah. Tapi dia dapat balik player harapan dia orang, Syafiq Ahmad untuk mengemudi serangan. Cumanya kalau tanya aku, yang paling menyelah kat mata aku dalam game Kedah ni Al-Hafiz, Fayad, player-player yang lincah ni. Rodney. And Rodney lah. Fan tetap bercakap tentang Rodney. Cumanya 3 game sebelakang ni, 2 game kebelakangan ni dia bolos 4 gol dengan Selangor. 3 game 9 bolos. Lawan Selangor 4, lawan Sabah 4, 1 lawan yang Penang. Itulah Penang. 2-1. So mungkin kalau tanya fan Kedah, dia kata tactical ideal, yang ada perubahan, dia nak cuba eksperimen. Tapi kalau 4 gol dalam 2 game tu agak bahaya, sebab Kedah pencabar utama. Boleh kena buat eksperimen time during Liga. Masa mungkin tak sesuai, mungkin sebelum ni tak ada masa yang player dia full ada ke. Sebab mungkin coach fikir macam tu lah kot. Fan Kedah dah mula bersuara. Fan tak setuju, memang tak setuju. Sebab AFC pun nak dekat bulan 6 ni. So diorang memang, tak silap aku, KL ke Kedah yang ada 3 tim je.
dalam grup? Itu KL lah. Okey, Kedah akan main kat Bali. Kat Bali dapat bercuti. So Kedah bawa nama Malaysia, kita harap dia orang dapat balik jumpa dia punya momentum, dia punya prestasi yang terbaik lah. Cuma Kedah ni aku tak tahu siapa keeper utama dia. Setiap game keeper lain-lain ni tukar ni. Setiap game keeper dia bertukar. Ada Ifo Aman, ada Syahrir Man, lepas tu satu lagi keeper baru kan, Ilham. So aku rasa dia masih lagi nak eksperimen sebab tahun ni aku rasa almost banyak player-player baru dia try. Tapi Aidil Syahrir ni dia one of the coach yang kat Singapore orang respect dia. Dengan apa yang dia bawa. Aku rasa kalau nak bagi lebih mantap, Desi Marcel ni kena ada partner yang bantu dia. Nampak mungkin dia macam carry team ni sekarang tau, Desi Marcel ni. Lepas tu Ronald Ngah mungkin menurut fan dia orang kata tak sampai tahap yang dia orang nak Pak Ngah. So kalau mungkin dia dah capai prestasi dia, Desi Marcel pun dapat berhasil dengan baik. Ada bantuan lagi mungkin lebih power. Sebab orang kata top scorer Liga Jordan takkan Liga Malaysia pun tak boleh. Mungkin sebab fan di Malaysia ni mungkin terlampau mendesak, bukan mendesak, dia pressure high expectation, so mungkin tu mengganggu. Sebab dia Kedah. Betul lah. Orang kalau target yang boleh cabar Liga, Kedah mesti sebut nama kan. Kedah aku rasa dah 5-6 season memang top 3 top 4 tak lari. So next kita ni pun mengejutkan aku. Besar, projek mega untuk season ni is Sabah. So mengejutkan juga dengan nombor 2 walaupun 4 menang 2 kalah. Cuma dengan pemain-pemain baru ni aku mungkin faktor Dato' Ngin Swee juga berada nombor 2 sebab nak blend satu tim baru. Sebab Dato' Ngin Swee kata first game 100% semua muka baru masa dia kalah dengan Negeri Sembilan 1-0. Itu faktor utama. Walaupun muka baru, tapi player-player itu adalah player yang ada nama, player-player yang established. Jadi sebenarnya aku rasa masalah untuk Ong Kim Swee is nak blendkan star dalam satu tim. Mungkin lah. Sebab tu first game dia kata kesasian tu mungkin lambat lah. So sekarang ni diorang dah dapat rentak. Cuma diorang ada kalah dengan KL dan kalah yang tak expect pula kan. Kalah dengan KL dengan Negeri Sembilan je lah diorang kalah. So yang lain semua diorang menang. Agak mengejutkan diorang bantai Kedah sampai 4-0. Cuma faktor Dato' Ngin Swee juga aku rasa player-player yang sanggup datang lebih jauh ni. Kau nak kerja dekat seberang. So Badul Bakhtia, Riza Ghazali, Khairul Fahmi lah, semua star-star lagi dalam Liga Malaysia ni, star-star. Ada Amri masih lagi ada baru ni hat-trick juga. KL target ni season ni ramai fans Sabah fans Sabah mengharapkan sesuatu yang sebab mega lah projek ni mega kan. Kalau ikut line up tu tim ni macam boleh jadi pencabar utama JDT lah. Cumanya aku baca juga komen daripada fans Sabah, dia macam petikaikan tactical. Ramai yang masih positif dengan Ong Kim Swee, Dato' Ong Kim Swee, tapi prestasi import baru ni nampak yang perform masih Sadil, yang orang yang dah lama. And sampai bila import dia tak dapat main jadi striker, Amri masuk, Amri hat-trick. Import dia injek dah aku siapa. So Amri pula hat-trick. Jadi kat situ dia orang tertanya-tanya tentang siapa yang perlu turun lah lepas ni. So aku pergi game KL lawan Sabah, sempat interview beberapa fans Sabah. Diorang sangat positif. Diorang kata season ni biar Dato' Ong Kim Swee bagi dia stablekan team. Aku cakap optimis lah fans Sabah, bagi dia stablekan team. Diorang kata nak top 5, at least top 5. Kalau dapat satu piala is bonus. So aku rasa untuk first season ni bagi stabilkan team. Kalau diorang layak AFC, aku rasa one of the good juga. Cumanya aku rasa dengan pelaburan untuk bawa player tu, kalau KPI nya untuk stabilkan team saja tak cukup lah. Aku rasa top 3 kena kejar kot. At least dapat main AFC lah. Top 3 lah kan. Logik lah dengan player semua tu kan. So next Johor kita dah cakap tadi memang tak berada kalah dekat bolos satu game. And aku tahu memang favourite orang Bergson lah, tapi pada aku lagi suka Forestry. Gol dia cantik tu. Aku suka gila. Jadi terkejut juga dengan ada player-player star yang datang jadi team dulu tak boleh nak adapt dengan Liga Malaysia punya ni. Tapi Forestry cepat. First game dah score sampai sekarang. Dia membantu Bergson sebenarnya. Lagilah bertambah double serangan orang. Cuma JDT ni of course lah, diorang ada 2 team lah. Kalau second team lawan team Liga Super pun belum tentu orang lain boleh kalahkan lah. Diorang dah ada different level lah. Cuma apa yang orang boleh ikut pasal JDT ni dia punya management lah. Fans aku rasa kelab-kelab lain perlu bukan nak ikut 100% JDT, tapi ukur baju di badan sendiri lah. Macam PJ City buat, maybe Sabah juga buat, ikut kemampuan. KL juga buat. Walaupun KL bajet yang kecil, Boyan sendiri kata last season KL antara tim bajet yang paling kecil tapi mampu juara dan layak AFC pada di Malaysia. Itu yang aku rasa.
And aku nak share juga pengalaman aku. First time actually itu masa ACL aku masuk SSI. Dia punya vibe lain macam. Kat situ nampak penyokong boleh bantu permainan tim tau. Memang kalau tak pernah datang SSI susah nak cerita. Tapi bila aku masuk situ, walaupun aku bukan fans JDT, aku rasa vibe positif tu sampai kat player tau. Aku suka kalau bayangkan kalau semua klub dekat Malaysia ada semangat fans yang macam tu, woi mesti best Liga Malaysia. Sebab dekat Malaysia ni dia masih lagi semangat ke negeri kan sebenarnya. So yelah, nak adapt dengan perswastaan tu masih belum boleh terima. So aku harap setahun ni Liga Super at least ada persaingan lah. Aku tak optimis JDT akan menang. Cuma aku nak dia point tu dekat-dekat lah, kompetitif lah sikit. Dan dengarnya point untuk Liga, ranking Liga Malaysia pun dah makin naik dengan bantuan JDT dekat ACL semua. So kita harap kat situ pun dapat bagi ruang lebih banyak tim Asia untuk layak ke Asia. Mungkin itu masih lagi dalam perbincangan. Mungkin sebab kalau point lagi tinggi, kalau JDT layak ke next round, nombor 1 akan layak automatik, nombor 2 ni akan boleh pergi playoff ACL untuk masuk dalam ACL. Itu lebih baik lah ada 2 tim Malaysia dalam saingan Asia Champions League yang peringkat paling tinggi dalam Asia. Okay, so itu setakat 6 game. Walaupun tak cukup 6 game setakat hari ni kita punya review 28, 94, 20, 22. So walaupun video ni akan keluar raya nanti, besok Selangor lawan Pahang, kita tak tahu lagi result macam mana. Dan mungkin akan ada perubahan. Mungkin lepas ni ada manager yang kena rehat ke apa, macam biasa Liga Malaysia akan ada second window juga kan lepas ni kan. Yes. Kita excited nak tahu. So harap lepas ni Liga Malaysia lagi rancak, lagi best. Kau punya ni, aku nak kalau setakat ni player MVP import dengan lokal. Dia bagi soalan cepu emas, surprise. Import MVP Bergson. Still Bergson lah. Walaupun aku suka Bergson, tapi Bergson tu memang hebat lah. Kalau setakat 6 game ni, MVP untuk player tempatan is Amri Yahya. Okay. Kau? Aku kalau lokal aku still pilih. Kenapa Amri? Bagi tahu tu. Kenapa Amri? Ya, itu pada pandangan aku lah. Sebab apa yang dia buat tu, dia bukan main sepenuh game, semua game pun, tapi bila dia perlukan dia ada. Itu aku nak semangat lokal. Sebab sekarang ni player lokal nak main peluang sangat terhad, tapi bila dia turun dia dapat buat. Aku suka yang macam tu. Pada mata aku dia MVP lah untuk aku. Untuk lokal lah. Setakat 6 game Setakat 6 game. Kalau aku lokal, aku pilih Arif Aiman. Sebab dia masih lagi konsisten pada season lepas dia MVP. Mentality dia aku suka. Kalau contohnya kalau aku budak baru datang training dengan tim JDT, semua star Sabawi, Akia, tapi kau dia boleh macam beat, no fear kan. Kau boleh beat semua player, kau jadi first team. Aku still dengan aku rasa 3 assist 4 assist sekarang, aku masih pilih Arif Aiman sebagai MVP untuk lokal. Import Harold Gulam. Sebab dia carry team tu. Walaupun captain Zakuan dia vice captain, tapi bila Zakuan tak main, dia bawa tanggungjawab tu. Apa yang Negeri Sembilan ada sekarang ni tanpa kalah. Harold Gulam setakat 6 game. JDT memanglah level, tapi aku pilih Harold Gulam lah. Okay, kita nak tengok jap lah senarai penjaring untuk Liga Super. Alright. Dalam top 10, Alhamdulillah ada player lokal, Darren Lock dan Amri Yahya. Alright. Amri Yahya tu top paling atas. Darren Lock pun masa untuk bersinar aku rasa season ni. So harap national dapat bawa dia. Kita ada striker Darren Lock je lah. Yang boleh Kim Panggun panggil lah. So lain semua lokal lah. Lain semua import punya ni. So untuk ni setakat ni. Alright. Untuk Liga Super, jadi kita review Liga Premier pula. Okay guys, jangan lupa subscribe YouTube channel kami, follow semua social media kami, download apps terbaru kami. Okay. Jumpa lagi untuk next content lepas raya. Tolong kami sampai 20k subscriber. Ciao.